Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Hizairul bin Zakaria dan tiga lagi rakan saya, Wan Razali, Khairul Anwar dan Hawari. Kali ini kami akan memperkenalkan satu produk inovasi iaitu Automated Storage and Retrieval ASR. Automated Storage and Retrieval ASR. Inovasi sistem penyimpanan dan pengambilan automatik ini tercetus untuk mewujudkan ruang simpanan barangan peribadi yang teratur dan selamat. Fokus kami di pintu masuk masjid. Idea ini timbul apabila melihat kedudukan kasut atau selipar yang tidak teratur di pintu masjid dan selalu berlakunya kes kecurian. Definisi dan sejarah prototipe. Sistem penyimpanan dan pengambilan automatik telah wujud sejak tahun 1960-an. Pada asalnya, sistem yang dikendalikan komputer untuk menyimpan dan mengambil produk di gudang, pusat pengedaran dan kemudahan pembuatan. Daripada sistem ini, kami menginovasikannya menjadi sistem untuk menyimpan barangan peribadi secara automatik, khususnya di masjid. Manusia di era moden kini inginkan sesuatu yang memudahkan dan mempercepatkan urusan kehidupan mereka. Sistem ini dapat membantu, memudahkan dan mempercepatkan urusan untuk masuk ke masjid tanpa perlu mengambil masa untuk mencari tempat untuk menyimpan barangan peribadi yang lebih teratur dan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wan Razali bin Yusuf. Hari ini saya akan menerangkan cara-cara dan fungsi prototipe, dan yang kedua, hubungan prototipe dengan agama. Cara-cara dan bagaimana prototipe berfungsi. Terdapat dua cara, iaitu cara menyimpan dan cara mengambil. Bagi cara menyimpan, langkah pertama, masukkan pin ringkas di skrin pintar. Kedua, letakkan kasut di ruang yang disediakan. Ketiga, mesin automatik akan menyimpan kasut di dalam rak. Seterusnya, mesin tersebut akan mengeluarkan resit. Bagi cara mengambil, langkah pertama, masukkan pin ringkas yang telah ditetapkan semasa menyimpan kasut di skrin pintar. Jika pengguna terlupa, pengguna boleh merujuk kepada resit yang telah diambil tadi. Bagi langkah kedua, mesin akan mengambil kasut secara automatik. Dan ketiga, pengguna boleh mengambil kasut di ruang yang disediakan. Hubungan dengan agama.
Pertama, khusyuk dalam solat. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Kedua, menjaga kebersihan. Dari Abu Malik Al-Asy'ari berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Riwayat Imam Muslim. Ketiga, larangan mencuri. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Surah Al-Nisa ayat 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anwar bin Mazin. Saya akan menerangkan hubungan dengan manusia dan sistem nilai dan etika. Hubungan dengan manusia. Nombor 1, mendidik supaya menjadikan perkarangan masjid nampak kemas, bersih dan selesa. Nombor 2, menghindari dari manusia melakukan perbuatan mencuri barangan dan hak orang lain. Ketiga, mendidik manusia dengan bersikap sabar dan tidak berebut-rebut atau terburu-buru. Nombor 4 ialah menanam sikap berjimat cermat. Contohnya, sekiranya barang hilang, kita terpaksa membeli barang yang baru. Nombor 5, mendidik supaya menjaga hak dan melindungi barang yang peribadi. Sistem nilai dan etika. Yang pertama, nilai kebertanggungjawabkan. Contohnya, menerapkan nilai tanggungjawab dalam menjaga harta benda. Yang kedua, berdisiplin. Mendidik masyarakat untuk berdisiplin dalam menjaga kebersihan persekitaran tempat ibadat. Yang ketiga, akhlak. Dapat memaparkan nilai-nilai murni dalam menjaga kebersihan seperti yang digalakkan di dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hawari bin Muhammad Ali. Kali ini saya akan menerangkan kesan positif dan negatif terhadap prototipe kami ini. Kesan positif dan negatif. Positif. 1. Menjadikan persekitaran masjid bersih dan kemas. 2. Mengelakkan kecurian. 3. Menunaikan solat dengan khusyuk. 4. Menjimatkan ruang dan masa. 5. Mendidik masyarakat sifat bertanggungjawab dalam menjaga harta. 6. Menjuburkan sifat bersabar dalam masyarakat semasa menunggu giliran untuk mengambil atau menyimpan barang. Kesan negatif pula adalah 1. Kos tinggi. 2. Kesukaran untuk golongan berumur untuk mengendalikan sistem yang canggih. 3. Sistem memerlukan penyelenggaraan daripada seorang yang pakar. Kesimpulan, masjid adalah tempat untuk beribadat. Kita hendaklah menjaga persekitaran masjid supaya sentiasa dalam keadaan bersih, kemas serta selamat. Dengan ini, kita dapat menunaikan ibadat secara tenang dan lapang. Sistem ini dapat membantu untuk menjadikan persekitaran masjid lebih teratur dan kemas selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Selain di masjid, sistem ini juga dapat digunakan di tempat lain yang memerlukan tempat untuk menyimpan barang seperti di tempat beli belah, tempat bersukan dan lain-lain. Sekian, terima kasih.